Dalam video ini kita akan melukis yang pertama ialah tembereng garis. Okey. Kita akan bina tembereng garis AB dengan panjang 8 cm menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Baiklah, di sini saya dah lukis garis siap-siap dan tandakan titik A. Kemudian, kita akan ambil jangka lukis dan buka bukaan jangka lukis tersebut sebanyak 8 cm. Ukur menggunakan pembaris. Kemudian daripada titik A dengan jarak 8 cm pada jangka lukis, tandakan titik B pada garis lurus tersebut. Apabila kita ukur tembereng garis AB, kita akan dapati ukurannya ialah 8 cm seperti mana yang kita mahukan. Kedua, kita akan bina pembahagi dua sama serenjang. Di sini telah tersedia satu tembereng garis PQ yang panjangnya ialah 10 cm. Okey, kita akan bina satu pembahagi dua sama serenjang dekat tengah-tengah tu. Okey, kita akan guna jangka lukis. Pertama sekali kita buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh panjang PQ. Okey, kemudian kita bina dua lengkuk dari P. Satu ke atas PQ, satu ke bawah PQ. Kemudian dengan bukaan yang sama, jangan ubah, kita akan bina pula lengkuk dari Q, satu ke atas PQ, satu ke bawah PQ. Okey, kemudian kita akan sambung titik persilangan lengkuk itu dengan menggunakan pembaris. Okey, bina sahaja satu garisan. Macam tu. Okey, sekarang ni sudah siap. Jadi kita semak. Jarak antara P dengan garis serenjang tersebut ialah 5 cm dan jarak garis serenjang kepada Q pula ialah 5 cm. Yang ini betul-betul. Tadi 10 kan, sekarang jadi 5. Okey, dia berada betul-betul kat tengah PQ. Kemudian kalau kita tengok sudut dia pula, okey, kita ambil protractor, kita ukur sudutnya ialah betul-betul 90 darjah. Okey, jadi pembahagi dua sama serenjang ni dia membahagikan tembereng garis kepada dua. Kemudian sudutnya pula ialah 90 darjah. Ketiga, kita akan bina garis serenjang kepada suatu garis lurus. Yang pertama, kita ada tembereng garis PQ dan juga satu titik M dekat atas tembereng garis PQ. Okey, kita akan bina garis serenjang kepada tembereng garis PQ melalui titik M. Baiklah, ambil jangka lukis, kemudian letak bahagian tajam tu dekat titik M. Kemudian kita bina dua lengkuk pada tembereng garis PQ. 1, 2. Okey, sekarang ni kita dah dapat dua titik pada tembereng garis PQ. Kemudian, bukaan jangka lukis tu jangan ubah. Kita letak bahagian tajam tu dekat titik pertama, kemudian bina satu lengkuk kat bawah tembereng garis PQ. Kemudian letak tempat tajam tu dekat titik kedua dan buat satu lagi lengkuk yang bersilang. Okey, kemudian daripada M kita akan bina satu garis kepada titik yang lengkuk bersilang tadi tu. Okey, bina satu garis. Okey, sudah siap. Sekarang ni kalau kita ukur sudut kat situ, ianya ialah 90 darjah. Menjadikan dia garis serenjang. Seterusnya, kita akan bina garis serenjang kepada suatu garis lurus yang kedua. Okey, kali ini kita ada satu tembereng garis PQ dan juga titik N berada betul-betul atas tembereng garis PQ. Kita akan bina garis serenjang yang melalui titik N tersebut. Ambil jangka lukis, kemudian bahagian tajam tu letak ke atas titik N. Okey, dengan bukaan yang sama, tandakan lengkuk pada PQ sebelah kanan N, kemudian lengkuk yang kedua sebelah kiri N.
Okey. Kemudian kita dah ada 2 titik macam tu kan. Buka sikit jangka lukis. Letak bahagian tajam dekat titik yang pertama. Okey, bina lekuk ke atas. Bina lekuk dekat bawah macam tu. Kemudian yang sebelah tajam tu, okey, dengan bukaan yang sama ya. Okey, jangan berubah bukaan dia. Letak bahagian tajam tu dekat sebelah satu lagi pula. Bina lekuk yang bersilang dengan lekuk yang kita bina tadi. Okey, sekarang kita dah ada 3 titik kat situ. Kita hanya perlu sambung dengan satu garisan. Okey. Jadi, garisan ini ialah garis serenjang kepada tembereng garis PQ melalui titik N. Dan sudut dia mestilah 90 darjah. Seterusnya, kita akan bina garis selari. Okey, kat sini kita dah ada tembereng garis PQ dan juga titik R. Kita akan bina satu garis selari melalui titik R tersebut. Pertama sekali, ambil jangka lukis, kemudian kita ukur jarak antara P dengan R tu. Okey, dengan bukaan yang kita dah ukur tadi tu, letak bahagian tajam dekat Q, kemudian bina lengkuk ke atas Q. Kemudian, kita akan ukur pula panjang PQ tu pula. Ukur, kemudian dengan bukaan yang sama, letak bahagian tajam tu dekat R. Bina lekuk persilangan dengan lekuk yang kita bina tadi. Okey, sekarang dah ada titik macam tu kan? Okey, sambungkan titik R dengan titik persilangan lengkuk tersebut. Okey, jadi kita dah ada satu garis selari yang selari dengan tembereng garis PQ. Okey, anak panah tanda tu maksudnya tanda garis selari. Seterusnya, kita akan tengok pembinaan sudut tanpa menggunakan protractor. Protractor tu untuk semak sahaja. Kita hanya akan guna jangka lukis. Okey, kita akan tengok pembinaan sudut 60 darjah, 30 darjah dan 15 darjah. Okey, untuk 60 darjah, okey, kat sini kita ada satu tembereng QR. Okey, ambil jangka lukis. Kemudian, letak bahagian tajam tu dekat Q. Bina satu lekuk besar macam ni. Okey. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, okey, jangan ubah. Yang penting kat situ jangan ubah. Letak bahagian tajam dekat titik tadi tu. Okey, titik kat situ. Kemudian bina satu lekuk persilangan. Macam tu. Okey, sekarang kita dah ada 2 titik. Kita sambungkan titik persilangan tu dengan titik Q. Okey, kemudian kita tanda titik S. Okey. Jadi, kat sini kita ada satu sudut RQS yang bersudut 60 darjah. Okey, boleh semak ya. Guna protractor kita semak. Kat situ ialah 60 darjah. Betul ya, 60 darjah. Okey, jadi ini ialah cara untuk bina sudut 60 darjah. Okey, daripada sudut 60 darjah yang kita dah lukis tadi, kita akan bina pembahagi dua sama sudut. Maksudnya, 60 bahagi 2, kita akan bina sudut 30 darjah sekarang ni. Okey, macam mana nak bina? Jom kita tengok. Okey, dengan menggunakan jangka lukis, kita akan letak tempat tajam tu dekat titik yang kita dah bina tadi tu. Hasil daripada yang kita dah bina tadi, bina satu lengkuk. Kemudian dengan bukaan yang sama, okey, letak tempat tajam tu dekat sebelah lagi satu. Kemudian bina persilangan. Okey, sekarang kita dah dapat satu titik persilangan. Kemudian kita sambungkan dengan titik Q kat situ. Okey, bina satu garisan. Okey, kita tandakan T dekat sini. Jadi, sudut RQT sekarang ni ialah 30 darjah. Okey. Dia ialah
pembahagi 2 daripada 60. Okey. Seterusnya, kalau kita nak bina sudut yang 15 darjah pula, menggunakan cara yang sama saja. Okey. Ambil jangka lukis. Okey, tempat tajam tu letak dekat situ. Kemudian, bina lengkuk dekat depan tu. Kemudian, tempat tajam tu dengan bukaan yang sama, bina satu lagi lengkuk persilangan. Okey, kemudian kita dah dapat titik persilangan lengkuk tu. Kita sambungkan dengan garis. Sambungkan dengan Q. Okey, ini kita tandakan U. Kat sini ialah 15 darjah. Okey, 15 darjah ialah pembahagi 2 daripada 30. Seterusnya, kita akan tengok pembinaan sudut 120 darjah dan juga 90 darjah. Menggunakan konsep yang sama. Okey, mula-mula kita nak bina sudut 120 darjah. Kita bina sudut 60 darjah 2 kali. Okey, macam mana? Kita bina satu lekuk besar macam ni. Okey, kemudian menggunakan bukaan yang sama. Okey, bukaan yang sama ya. Okey, letak tempat tajam tu kat situ. Kemudian kita bina. Okey, lengkuk pertama tu, persilangan pertama ialah 60 darjah kat situ. Kemudian yang kedua, 120 darjah. Okey, kita nak bina 120 darjah kan? Jadi kita ambil persilangan yang kedua. Kita gariskan, kita sambung dengan Q. Okey. Jadi kita dah dapat satu sudut RQS yang berukuran 120 darjah. Okey, daripada sini pula, kalau kita nak bina 90 darjah macam mana? Okey, kita nak bina 90 darjah. Kita akan ambil jangka lukis, kemudian letak bahagian tajam tu kat situ ya. Lepas tu, bina satu lekuk kat atas. Okey, macam tu. Kemudian, letak kat sebelah satu lagi, bina lekuk persilangan. Okey, sebab apa? Sebab dia membahagi dua kan 60 darjah yang kedua tu. Okey, kat situ. Jadi, kita tandakan dengan T. Jadi, kat situ kita dapat 90 darjah. Okey, jadi sudut RQT tu ialah 90 darjah. Sudut RQS ialah 120 darjah. Sudut RQT ialah 90 darjah. Jadi inilah cara-cara untuk membina sudut-sudut yang tertentu.